Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tugasan kami iaitu unit 1 dan juga unit 2. Okey, unit 1 di mana adalah pengenalan kepada pendidikan falsafah dasar dan pembangunan. Manakala unit 2 pula adalah hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, sebelum kami meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri, Engku Amalina binti Engku Muhammad, kemudian saudara Muhammad Azri bin Muhammad Asri, dan yang terakhir saudari Nurul Nadia. Okey, untuk yang pertamanya adalah kami akan membentangkan pengenalan kepada pendidikan falsafah dasar dan pembangunan. Okey, untuk subtajuk yang pertama iaitu hubung kait di antara falsafah dasar dan sistem pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Saya serahkan kepada saudari Nurul Nadia untuk membentangkan subtajuk yang pertama ini. Dipersilakan. Mari kita tengok dulu definisi setiap komponen yang ada dalam tajuk ini. Falsafah atau perkataan lainnya ialah pemikiran, persoalan atau gambaran besar. Sebagaimana yang kita tahu, falsafah dalam bahasa Inggeris ialah filosofi, berasal daripada perkataan Yunani iaitu filosofia, terdiri daripada philos, itu cinta, dan sophia, bijaksana atau arif. Falsafah ditakrifkan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan. Definisi dasar pula, dasar ialah dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai suatu garis panduan untuk tindakan. Dalam pendidikan, dasar-dasar yang dibina menjadi panduan ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sesuatu dasar pendidikan melibatkan aspek perundangan yang disahkan. Seterusnya, Sistem pendidikan mengandungi banyak subsistem atau komponen yang saling berinteraksi. Sistem pendidikan yang berjaya ialah apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Sistem yang sedang bergerak tidak boleh diganggu kerana boleh menyebabkan sistem yang sedang beroperasi mengalami kerosakan dan kemusnahan. Sistem pendidikan perlu sentiasa diberi perhatian dan ditambah baik agar sentiasa dapat bergerak lancar ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, subsistem dalam sistem pendidikan ialah kurikulum, peperiksaan, institusi, sumber manusia, pentadbiran dan pengurusan, perjawatan dan sebagainya. Seterusnya, mari kita tengok hubung kait falsafah, dasar dan sistem pendidikan. Ilustrasi atau gambar rajah di sini melakarkan hubung kait yang berlaku di dalam pembentukan sistem pendidikan di Malaysia. Terdiri daripada falsafah dan pendidikan, terdapat di dalamnya ada falsafah pendidikan, falsafah merupakan
hasil pemikiran dan mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Sebagaimana yang kita tahu, falsafah pendidikan ini merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kita lihat pula pada dasar pendidikan. Daripada falsafah, barulah dasar digubal. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar membabitkan persoalan perundangan. Dan dasar yang telah dibina oleh sistem pendidikan Malaysia ialah dasar pendidikan percuma DPP. Mari kita lihat pula sistem pendidikan. Sistem pendidikan berlaku apabila suatu dasar sudah termaktub, maka sistem didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Sesuatu sistem mempunyai komponen yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan sistem yang berjaya apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Sistem pendidikan di Malaysia ialah pendidikan peringkat prasekolah, peringkat rendah, peringkat menengah dan tidak lupa juga peringkat khas. Sebagai rumusan, falsafah, dasar dan sistem pendidikan walaupun dilihat secara yang berbeza dengan fungsi yang berbeza, tetapi hakikat pelaksanaannya adalah satu. Ketiga-tiganya saling berhubung kait ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan mencapai selamat yang dihasratkan. Poin yang kedua untuk unit pengenalan ini ialah fungsi falsafah terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Fungsi falsafah yang pertama ialah ketepatan makna pendidikan. Membina makna pendidikan itu sendiri adalah kerja falsafah. Untuk membezakannya dengan makna-makna yang lain, dengan mengambil kira cabang-cabang metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Setiap cabang berikut memberi pengertian yang tersendiri. Yang kedua, menentukan matlamat atau hala tuju pendidikan. Falsafah pendidikan menentukan arah ke manakah setiap warga negara perlu dibimbing pada peringkat usia persekolahan. Sekolah merupakan institusi yang dibina untuk kepentingan masyarakat bagi menyediakan tempat didikan yang sempurna terhadap anak-anak mereka menjadi insan yang sempurna dan warga negara yang dicita-citakan. Manakala yang ketiga ialah kebermaknaan hasil pendidikan. Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan memberi gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan. Itu outcome yang mesti dicapai. Warga negara yang bagaimana yang semestinya dibentuk dan pembangunan yang bagaimana yang akan dihasilkan. Yang keempat, menetapkan proses pendidikan. Dengan adanya matlamat dan hasil pendidikan yang hendak dicapai,
Maka perkara penting berkaitan dengannya ialah menetapkan cara atau proses yang perlu dilaksanakan ke arah mencapai matlamat dan hasil pendidikan tersebut. Pendidikan Malaysia memilih untuk melakukannya secara bersepadu, menyeluruh, seimbang dan harmonis. Seterusnya, penambahbaikan pendidikan ialah fungsi falsafah. Membina falsafah pendidikan merupakan langkah pertama untuk membaiki proses pendidikan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di sesebuah negara. Sebagai contoh, Malaysia memilih untuk menjalankan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masa depan dan pendidikan potensi. Sebagai rumusan manusia berbeza dengan makhluk lain ialah kerana fungsi manusia itu sendiri dijadikan oleh pencipta untuk memimpin, mentadbir dan mengurus alam ini dengan sebaiknya. Pendidikan adalah kunci utama untuk menyedarkan manusia dari kejahilan dan kebodohan. Hanya manusia yang bijaksana yang tahu dirinya adalah insan istimewa. Falsafah pendidikan berfungsi secara langsung untuk mengupayakan manusia berfikir dan bertindak secara bijaksana. Dari aspek kepentingan falsafah pendidikan pula, ia terlalu luas untuk dibincangkan kerana disiplin ini mencakupi kehidupan manusia itu sendiri. Okey, untuk yang seterusnya adalah subtajuk bagi tajuk yang pertama ini adalah subtajuk pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara. Okey, berikut adalah beberapa pengaruh penting pendidikan terhadap pembangunan insan dan juga negara. Okey, apa antaranya? Okey, kita tengok. Yang pertamanya adalah pembangunan sumber manusia. Okey, apa yang kita faham tentang pembangunan sumber manusia ni? Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara ni dari segi pembangunan sumber manusia ni. Okey, dengan memberikan pengetahuan, kemahiran dan juga kecekapan yang diperlukan untuk berperanan dalam masyarakat dan juga ekonomi. Okey, apa lagi? Individu dapat meningkatkan potensi diri untuk kehidupan dan juga kerjaya mereka dan juga pekerjaan mereka lah. Okey, yang keduanya adalah peningkatan kualiti hidup. Okey, apabila meningkatnya kualiti hidup ni, individu itu memiliki peluang yang lebih baik untuk memenuhi keperluan asas mereka. Okey, apa keperluan asas mereka? Antaranya adalah makanan, kediaman dan juga kesihatan. Okey, selain daripada itu, ia juga dapat membantu mengurangkan kemiskinan dan juga meningkatkan taraf hidup individu tersebut. Okey, apabila meningkatnya kualiti hidup, secara automatik ia dapat membantu mengurangkan kemiskinan dan juga dapat menaik taraf lagi hidup bagi seseorang individu itu. Okey, yang ketiga pula adalah pertambahan peluang pekerjaan. Okey, kuatnya pengaruh pendidikan ni kan. Jadi bila adanya pendidikan, maka bertambahlah peluang pekerjaan. Okey, individu yang mempunyai taraf pendidikan yang lebih tinggi, ia dapat berpeluang untuk memperoleh pekerjaan yang terbaik atau yang lebih baik, upah yang lebih tinggi dan keadaan kerja yang lebih terjamin. Maksudnya macam sekarang kita ni lah, kita ambil diploma pendidikan ni sebab apa? Sebab kita nak meningkat mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik lagi lah
Sebagai contohnya adalah uh, berstatus tetap, dan juga gaji yang lebih tinggi. Betul tak? Okay, selain daripada itu, ia dapat memberi kesan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi dan juga kestabilan sosial. Okay, untuk yang seterusnya adalah perkembangan ekonomi. Okay, individu dapat meningkatkan kemahiran yang diperlukan untuk memberikan sumbangan kepada sektor ekonomi yang beragam. Okay, apabila pengaruh pendidikan ni kuat terhadap pembangunan insan dan juga negara ni, maka ekonomi secara automatik akan meningkat. Okey, seterusnya adalah individu berpendidikan lebih cenderung kepada tenaga kerja yang lebih produktif dan juga inovatif. Okey, seterusnya adalah kemajuan sosial dan juga budaya. Okay, pendidikan yang inklusif dan juga holistik dapat mempromosi kesaksamaan, toleransi dan juga penghormatan terhadap kepelbagaian tu. Okay, selain itu juga ia dapat membantu mengukuhkan hubungan sosial, mengurangkan konflik, mengurangkan pergaduhan, mengurangkan perselisihan pendapat, selisih pendapat, dan juga membangunkan masyarakat yang lebih harmonis. Okey. Untuk yang terakhirnya adalah pengukuhan institusi demokrasi. Okay, individu diberi kesedaran tentang hak-hak mereka. Okay. Seseorang individu itu diberi kesedaran tentang hak-hak mereka, kewajipan warga negara dan juga proses demokrasi. Okay. Selain daripada itu, ia juga menggalakkan penyertaan dan keterlibatan dalam bidang politik. Okay. Bila adanya pendidikan, adanya ilmu, dapat menggalakkan seseorang individu itu untuk terlibat dalam bidang politik. Apabila terlibat dengan bidang politik, sekaligus dapat melahirkan pemimpin yang lebih berpendidikan, bertanggungjawab dan juga menjunjung prinsip demokrasi. Okay, apabila ilmu tu cukup mantap, maka secara tidak langsungnya akan melahirkan pemimpin yang lebih berpendidikan tu satu, yang lebih bertanggungjawab, sekaligus dapat menjunjung prinsip demokrasi itu sendiri. Okey, untuk yang seterusnya adalah impak pembangunan negara terhadap kemajuan pendidikan. Okey, untuk subtajuk ini saya serahkan kepada saudara Mama Azri. Okey, silakan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada subtopik impak pembangunan negara terhadap kemajuan pendidikan. Di sini ada 7 impaknya. Nombor 1, pembelajaran menggunakan teknologi. Okey. Pada hari ini teknologi telah menjadi satu keperluan dalam bidang kependidikan. Kalau kita tengok. Okey, yang kedua, peluang pendidikan semakin banyak. Okey, kerajaan telah membina pusat pengajian dengan lebih banyak lagi untuk memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sentiasa belajar. Okey, yang ketiga, penumbuhan institusi pengajian tinggi. Okey, ini bermatlamatkan kerajaan nak menjadikan pembelajaran ni pembelajaran sepanjang hayat dan ingin melahirkan warga negara yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing dan dapat menyumbangkan satu kebaikan, satu kemajuan kepada negara. Okey, yang keempat, bantuan pelajaran. Okey, seperti kita tengok di sekolah-sekolah ni banyak bantuan yang pihak kerajaan sediakan. Antaranya bantuan makanan percuma di sekolah, peminjaman buku teks dan bimbingan kaunseling. Okey, yang kelima, kualiti guru. Tahap kualiti di setiap sekolah dipertingkatkan. Okey, guru juga diberi
pemahaman dalam psikologi pembelajaran dan kemahiran kaunseling. Okey, yang ke-6, transformasi kurikulum. Okey, menyediakan murid yang bersedia menghadapi masa depan mengikut acuan negara. Yang terakhir, pendidikan jarak jauh. Okey, pada hari ini kita tengok banyak cara kaedah untuk kita belajar. Mengikut mood PJJ, mood cuti yang banyak. Tak ada alasan lah untuk kita beri alasan untuk tidak belajar. Okey, banyak sekali kan. Belajar secara online, belajar okey, kita boleh susun sendiri waktu yang lebih fleksibel, tidak tertumpu pada waktu tertentu. Kita boleh urus, kita boleh manage masa untuk kita belajar. Okey, sekian daripada saya.